ion, persamaan kimia. Sebabnya kamu nak teruskan belajar lepas ni kan. Topik berikutnya nanti kamu nak belajar berkenaan dengan elektropiawai. Keupayaan elektropiawai. Ya. Yang keupayaan elektropiawai ni kamu kena faham yang setengah persamaan ni. Cuba respon. Dengar tak? Dengar ke? Nampak tak slide? Slide tu dalam kepala kamu je. Nampak ke? Okey. Ya. So sini, yang setengah persamaan ni kita kena tentukan. Persamaan ni persamaan peroksidan ke persamaan penurunan. Yang ini kamu kena kenal pasti dulu tindak balas. Okey. Darjah 1.8 tindak balas antara zinc dengan larutan kumpulan 2 nitrat. Jadi, bila kita tulis persamaan kimia, zinc dengan kumpulan 2 nitrat, kamu akan dapat persamaan kimia yang ini ni, bawah ni. Zinc, kumpulan 2 nitrat dapat zinc nitrat dan juga kuprum. Okey, tindak balas ni berlaku sebabnya zinc lebih elektropositif daripada kuprum 2 nitrat. Okey, tu kamu nak tahu yang mana lebih elektropositif, yang mana kurang tu kamu tak perlu hafal pun. Nanti kita akan belajar dalam keupayaan elektrod piawai. Okey. So hari ni kita tengok antara zinc dengan kumpulan 2 nitrat. Ini adalah bahan tindak balas. Zinc dan kumpulan 2 nitrat bahan tindak balas. Zinc nitrat dengan kuprum adalah hasil tindak balas. Untuk tindak balas redox, kita cerita bagi bahan sahaja. Kita banyak cerita berkenaan dengan bahan tindak balas. Okey. So zinc bahan tindak balas. Hasilnya dia akan jadi zinc 2 nitrat. Bila zinc 2 nitrat ni maksudnya zinc ini dia sudah menjadi ion. Ion apa? Ion zinc. Ion zinc formulanya adalah zinc 2 positif. Jadi bila kamu nak buat setengah persamaan daripada atom zinc, ni dia akan jadi ion zinc 2 positif. Ion zinc 2 positif. Setengah persamaan mesti ada elektron. Macam mana ini berlaku? Atom zinc membebaskan elektron menjadi ion zinc 2 positif. Bila dia bebaskan elektron, dia akan mengalami tindak balas pengoksidaan. Sebab tu kita tulis sini setengah persamaan pengoksidaan. Dan elektron ini dibebaskan. Elektron berada di sebelah kanan. Panah. Okey. Kalau persamaan dululah, zaman dulu kita belajar zinc membebaskan elektron. Zinc tolak 2 elektron. Duduk sebelah kiri, tapi untuk matematik kita transferlah elektron itu ke sebelah kanan. Jadi tambahlah. Bila sebelah kiri ni tolak, transfer ke kanan dia akan jadi simbol tambah. Sebab tu kita dapat setengah persamaan bentuknya macam ni. Okey, so atom zinc mengalami pengoksidaan dengan membebaskan elektron. Pada masa yang sama, nombor pengoksidaan zinc pun bertambah daripada kosong kepada positif 2. Cas dia ni. Okey, dah? Faham tak? Setengah persamaan pengoksidaan. Faham. Okey. Setengah persamaan penurunan. Sekarang ni, cara kita nak tulis setengah persamaan penurunan. Bahan tindak balas kita adalah kuprum 2 nitrat. Kuprum 2 nitrat, ada ion kuprum 2 ni. Okey, so ion kuprum 2 ni, bahan tindak balas. Dia akan menghasilkan kuprum, atom kuprum hasil. So cara kita nak tulis setengah persamaan penurunan, kita ambil yang bahan tindak balas ni dalam bentuk ion kuprum 2. Hasilnya adalah atom kuprum. So apa yang berlaku, ion kuprum 2 ni dia akan menerima elektron. Terima elektron mudah je lah. So tambahlah, kalau dia 2 positif, kita tambahkan 2 elektron. Terima elektron mengalami tindak balas penurunan. Pada masa yang sama, nombor pengoksidaan bagi kuprum juga berubah daripada positif 2 kepada kosong lah. Dia semakin berkurang. So bila nombor pengoksidaan berkurang, maka tindak balas itu adalah tindak balas penurunan. Pada masa yang sama, bahan tindak balas itu juga menerima elektron. Okey, faham? Boleh? Boleh. Betul? Okey. Setengah Boleh. persamaan pengoksidaan, setengah persamaan penurunan. Seterusnya yang persamaan ion. Persamaan ion ni kita salin balik. Yang bahan kita zinc. Okey, tambahkan dengan bahan tindak balas yang mengalami penurunan tadi. Ion kuprum 2. Okey, tambah 2 ni. So anak panah, kita salin balik yang hasil ni. Zinc 2 positif dengan kuprum ni. Salin balik sini. So elektron ni kita potong lah. Potong. Dapatlah persamaan ion. Persamaan kimia ni kamu dah biasa
jumpa dan dah biasa buat. Okey, setakat ni ada nak tanya? Nah, ni kena faham betul-betul. Hot lain pun kena faham juga, kena faham belaka lah. Sebab ni adalah asas dulu untuk hidup. Kalau ada soalan nanti awak boleh PM dalam Telegram ke. Okey. Yang seterusnya, okey, penyesaran logam daripada larutan garamnya. Hak tadi yang cikgu cerita tadi. Yang ini penyesaran halogen daripada larutan halidanya. Okey. Kalau cikgu tanyalah halogen tu apa? Ingat lagi tak halogen apa? Kumpulan 17. Okey, kumpulan 17. So halogen tu adalah nama khas bagi kumpulan 17. Larutan halida merujuk kepada larutan garam yang larut yang ada ion halida. Halida ni merujuk kepada klorida, bromida, iodida. Itu maksudnya larutan halida. Contoh paling mudah, kalium klorida, natrium bromida, natrium iodida. Contoh yang paling mudah lah tu. So dia kata, atom unsur halogen cenderung menerima elektron untuk membentuk ion halida. Oleh itu, halogen mengalami tindak balas penurunan dan bertindak sebagai ejen pengoksidaan. So kumpulan 17 ni dia lebih cenderung untuk menerima elektron. Berapa elektron yang akan dia terima kumpulan 17? 1. Satu elektron. So kumpulan 17 dia cenderung untuk menerima 1 elektron. Okey. Menuruni kumpulan 17, kereaktifan unsur halogen semakin berkurang. Atom unsur halogen semakin suka menerima elektron. Makin suka dah kalau kita ingat balik. Menuruni kumpulan 17 dia semakin kurang reaktif, semakin suka menerima elektron. Oleh itu, kekuatan halogen sebagai ejen pengoksidaan semakin berkurang. Sebabnya terima elektron dia akan mengalami penurunan. Mengalami penurunan bertindak sebagai ejen pengoksidaan. So bila dia makin sukar menerima elektron, semakin berkuranglah kekuatannya sebagai ejen pengoksidaan. Okey. Sebaliknya, ion halida semakin mudah membebaskan elektron. Oleh itu, kekuatan ion halida sebagai ejen penurunan semakin meningkat. Ya, ini penerangan. Okey. Penyesaran halogen dilakukan dengan menambahkan satu halogen ke dalam suatu larutan halida lain. Halogen yang berada lebih atas dalam kumpulan 17 lebih reaktif dan dapat menyesatkan halogen di bawah kurang reaktif daripada larutan halidanya. Okey, contoh sini dia bagi air klorin dimasukkan ke dalam tabung uji yang berisikan larutan kalium bromida. Kita perhatikan. Okey, yang ni kita tak buat eksperimen tapi cikgu nak jelaskan. Okey, contoh sini. Apa yang berlaku bila kita tidak balaskan air klorin dengan larutan kalium bromida? So dia kata, pemerhatian, warna larutan kalium bromida bertukar daripada tidak berwarna kepada perang. Kalium bromida, larutan halida tidak berwarna. Yang berwarna adalah halogen, kumpulan 17. So kena ingat balik warna. Air klorin warna apa? Bromin warna apa? Iodin warna apa? So dia kata, pemerhatian yang pertama, kalium bromida bertukar daripada tidak berwarna kepada perang. Inference, kenapa itu berlaku? Kerana bromin terhasil. Ion bromida membebaskan elektron lalu membentuk molekul bromin. Ion bromida dioksidakan. Warna air klorin Cl2 bertukar daripada kuning kehijauan kepada tidak berwarna. Inferensnya molekul klorin menerima elektron lalu membentuk ion klorida. Cl negatif, klorin diturunkan. Okey, tindak balas kimia. Apa yang berlaku masa ni tindak balas tu? So dia kata tadi kan klorin, awak tengok yang bawah sekali ni. Persamaan kimia, kalium bromida tidak balaskan dengan air klorin, kita akan dapat bromin dan juga kalium klorida. So warna dia, kalium bromida tidak berwarna, klorin kuning kehijauan, bromin perang, kalium klorida larutan yang tidak berwarna. Larutan halida dia tidak berwarna, halogen berwarna. Okey, apa yang berlaku? So kita tengok bahan tindak balas kita adalah kalium bromida dengan klorin. Kalium bromida, bromin, Br negatif, ion bromida, Br negatif. Asalnya bahan tindak balas dia adalah ion bromida. So formula dia Br negatif. Hasilnya Br2. Dia dah jadi halogen. So kita tengok setengah persamaan. Macam mana kita nak tulis setengah persamaan daripada persamaan kimia? So setengah persamaan dia Br negatif dapat Br2. Mengalami apa kalau kita tengok sini dah negatif daripada negatif 1 kepada kosong. Ni berbalik kepada peraturan penentuan nombor pengoksidaan. So ion bromida negatif 1, bromin kosong.
Mengalami tindak balas pengoksidan lah. Nombor pengoksidaannya bertambah daripada negatif 1 kepada 0. So pengoksidaan kilang elektron ataupun bebaskan elektron. Maka yang membebaskan elektron adalah ion bromida tadi. Br negatif, so elektronnya berada di sebelah kanan anak panah ni. Okey. Br negatif. Dia akan memutuk Br2. Sebabnya Br sahaja tidak boleh wujud. Kumpulan 17 kan molekul dua atom. Sebab tu kita dapat Br2. So untuk seimbangkan setengah persamaan, Br2 ni kita letaklah 2 di hadapan ion bromida dengan membebaskan 2 elektron. Okey, yang ni setengah persamaan peroksidan. Setengah persamaan penurunan, kita berbalik semula kepada bahan tindak balas, Cl2. Dapat KCl. So Cl2 yang asalnya adalah molekul kosong. Nombor pengoksidaannya kosong. Bila hasil dia kalium klorida, ion halida, ion klorida. Ion klorida Cl negatif. So daripada Cl2 kosong kepada negatif 1. Perubahan nombor pengoksidaannya. Daripada kosong kepada negatif 1 berkurang. Nombor pengoksidaan berkurang, tindak balas penurunan, terima elektron. Okey. Apa yang cikgu cakap ni adalah berdasarkan definisi redox tadi. Kalau tak ingat, kena baca balik definisi redox yang 4 kriteria tu. So Cl2 kosong jadi Cl negatif 1, tindak balas penurunan. Kemudian kita seimbangkanlah. Sebab halogen dia tak boleh Cl sahaja, dia mesti Cl2 halogen. So kalau Cl2 kita seimbangkan 2 Cl negatif, 2 elektron. Dapatlah setengah persamaan penurunan. Okey, persamaan ion kita gabunglah. Setengah persamaan pengoksidaan kita gabungkan dengan setengah persamaan penurunan tadi. Ni. Br negatif, Cl2 tambah anak panah, tulis balik yang sebelah ni, sebelah kanan. Dapatlah persamaan ion. Persamaan kimia dah biasa. Okey. Yang ini kedudukan ni kamu tengoklah. Yang ni kamu kena baca balik ni. So dia kata halogen, ejen pengoksidaannya semakin kuat ni. Kekuatan sebagai ejen pengoksidan meningkat. Klorin, bromin, iodin, asetin. Okey, ion halida, ejen penurunan. Kekuatan sebagai ejen penurunan meningkat. Ataupun dengan kata lain, dapat kita baca sini dulu. So dia kata semakin reaktif suatu halogen, semakin mudah halogen itu menerima elektron. Halogen yang berada di bahagian atas kumpulan 17 merupakan ejen pengoksidan yang lebih kuat. Sebaliknya, semakin rendah kedudukan ion halida dalam kumpulan 17, semakin mudah ion halida itu melepaskan elektron. Ion halida yang berada di bahagian bawah dalam kumpulan 17 merupakan ejen penurunan yang lebih kuat. Okey, apakah yang dapat diperhatikan? Contohnya ni, apabila lautan iodin ditambahkan ke dalam tabung uji yang berisikan lautan kalium bromida, adakah tindak balas penyesaran berlaku? Terangkan jawapan anda. Ini kita tengok semula. Okey, yang tak tidak. Berbalik kepada contoh tadi, dia bagi tadi klorin. Klorin tindak balaskan dengan larutan halida. Kalium bromida. Kalium bromida ni larutan halida. So kalau yang halogennya lebih halogen lebih reaktif ataupun ejen pengoksidaannya lebih kuat, dia boleh bertindak balas. Klorin. Ni. Klorin dengan KBr boleh. Ataupun Br2, ibromin dengan kalium iodida boleh. Tindak balas penyesaran boleh berlaku. Halogen mesti berada lebih atas ataupun ejen pengoksidan yang lebih kuat berbanding dengan ion halida dalam larutan garam dia. Okey. Ada tak contoh dalam ni? So kamu nak tengok tak? Okay, kita tengok sini. Kau ni. Okay, contohlah ni. Larutan halida, halogen. Cikgu tanya je, kalau kamu faham tu, kamu boleh jawab tu. Okay, kalium klorida tindak balaskan dengan ibromin. Berlaku tak tindak balas ni? Kalium klorida dengan ibromin. Agak-agaknya berlaku tak? Berlaku. KCl tambah Br2. Boleh ke tidak? Secara spontan je cikgu tanya. Boleh. Boleh? Tak. Tak apa, jawab je. Boleh tak? KCl dengan ibromin. Tak, sir. Dok segar. Okey, dok. Okey, kalau KBr dengan klorin? Boleh, sir. Boleh segar. Okey.
Boleh. Kalium adida, Ki dengan air klorin, boleh ke tak? Boleh. Kalium adida dengan air klorin, boleh ke tak? Setengah-setengah lah. Boleh, boleh. Boleh cikgu. Boleh? Boleh, Okey, boleh. Boleh. Kalau kalium adida dengan air bromin? Setengah-setengah, boleh ke tak? Boleh. Ha? Tak boleh. Tak boleh. Boleh, tak boleh. Ada jawab boleh, Boleh. ada jawab tak boleh. Boleh, boleh. Tak apalah. Cikgu akan terangkan semula lah sebab ada jawab Tak boleh. boleh, ada jawab tak boleh. Okey. So, setakat ni je lah cikgu nak terang untuk hari ni. Settle dah objektif kita hari ni tu, 2 objektif tadi tu yang cikgu sebut tadi. Tapi secara teori lah. Cara amali kita tak buat lagi. So, kita stop sampai sini deh. Nanti apa-apa soalan awak boleh sambung lah dalam apa? Dalam Telegram tu. Okey, cikgu. Boleh? Okey cikgu. Okey. 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 Boleh.